Finish. Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi live HBO pagi ni. Pagi ni nak bersembang sikit pasal aktiviti harian sebenarnya. Aktiviti harian akan mempengaruhi kita punya hasil kerja sebenarnya. Contohnya, setiap hari kita mesti ada rutin apa yang kita perlu buat. Macam HBO, sejak lockdown ni ataupun PKP ni, pagi mesti ada satu sesi live saya. Sesi live ni just untuk berkongsi apa jua tip, panduan. Kadang-kadang mungkin sembang-sembang begitu saja. Yang mana tindakan yang perlu kita ambil setiap hari, apa yang kita lakukan selama sebulan, dia akan nampak mengubah kehidupan kita yang akan berbeza. Bagi yang sudah bekerja ataupun nak ubah hidup, juga boleh adjust sikit tentang mengikut kesesuaian lah. Ini adalah aktiviti harian. Kalau kita buat dalam masa sebulan, kita punya kehidupan akan berubah dengan drastiknya. Benda ni sebenarnya kan kita pernah dengar, biasanya kena buat dalam masa 40 hari. Jadi sebenarnya itu sebagai latihan, macam bulan puasa lah. Bulan puasa kebanyakan orang boleh bangun pagi. Bangun pagi pukul 3 pagi, 4 pagi. Dia akan amalkan tahajud, mengaji Quran. Tapi bila lepas puasa, benda tu kadang-kadang ditinggalkan. Sebenarnya itu salah satu melatih kita sebenarnya. Bila kita sentiasa buat, kita istiqamah melakukan setiap hari. Contoh, kita kena bangun awal, mungkin pukul 3 pagi, 4 pagi. Kita bangun awal, kita buat tahajud, buat doa, mengaji Quran. Lepas tu kita susunlah kita punya kerja. Setiap hari benda yang sama, tapi kita kena mempelbagaikan tugas sebenarnya. Bila kita, contoh kita bangun pagi, pukul 3 pagi, kita buat tahajud, kita buat zikir, mengaji Quran. Lepas tu, lepas subuh, kita buat senaman sikit dalam masa setengah jam. Baru kita sarapan. Lepas tu, dalam masa-masa pukul 9, kita pula masuk kerja. Kerja kita sebenarnya, saya suka cerita pasal konsep yang 60-10 tu. Maksud saya 60-10 tu bila kita buka komputer sebenarnya. Kita pagi kita cari bahan-bahan yang sesuai untuk kita punya projek, kita punya kerja, kita punya bisnes. Kita buat belah pagi. Belah pagi, nanti petang baru kita post, baru kita sebahkan apa yang kita buat pagi tu. Lepas kita buat semua tu, kita proses lah kita punya jadual. Dengan buat gini, setiap hari kita kongsi mungkin 1 tip, 2 tip pada kawan-kawan. Yang mana setiap kawan-kawan yang tengok kita punya tip, memang kadang-kadang kita tengok kita buat live ni, tak ada orang tengok pun. Kenapa saya still buat? Sebab dengan cara tak langsung, saya melatih diri saya untuk bercakap. Melatih, walaupun sebenarnya saya ni dah berumur 55, memang kerja yang saya nak buat memang kerja yang paling senang, macam gini je lah. Dekat rumah, macam hari ni, walaupun duduk kat rumah, ada order daripada Shopee saya. Setiap hari, bukan kata minta order lah, maksudnya setiap hari adalah kerja. Kena pergi JNT, kena pergi pihak pos, macam gini. Pagi-pagi dah ada gaji RM30. Siapa yang nak kasih? Dengan apa yang kita buat setiap hari. Sebab tu saya suka bercakap. Kalau kita buat satu kerja, mungkin kita akan susah. Macam saya cakap, pendapatan harian saya ada, bulanan, mingguan ada, bulanan ada, dan tahunan pun ada. Jadi kita takkan terputus. Sebab tu bila kita buat apa saja yang kita suka. Lagi satu yang saya suka, sebenarnya kita kena anggap kerja ni macam sebagai permainan kita setiap hari. Jadi kalau kita main, maksudnya anggap dia sebagai permainan, kita akan suka buat. Kita akan suka buat. Okey, tadi sebelah pagi. Kalau boleh tolong share, mungkin sebelum saya masuk meeting pukul 10 ni, mungkin dalam masa setengah jam ataupun 45 minit ni, saya suka kongsi tip-tip yang saya rasa saya cuba nak improve saya punya pendapatan. Memang saya dah ada pendapatan tetap. Alhamdulillah saya cakap, sebab masa muda saya dah bekerja
sepenuh masa memang tumpukan. Inilah masa untuk saya berehat sebenarnya. Tapi saya tak boleh berehat. Saya pernah bercita-cita masa umur 45 tu memang nak pencen awal. Nak pencen awal. Bila saya target masa tu, umur 45 memang saya dah boleh berhenti kerja dah. Alhamdulillah, rezeki dah ada dah. Maksudnya, saluran duit masuk tu sentiasa ada. Sampai sekarang benda tu sama saja. Tapi sebab saya ni tak boleh duduk diam, tak boleh duduk buang-buang masa macam itu. Jadi tu saya buat. Okey, macam pagi ni saya dah packing barang, saya dah post dah, saya dah buat macam-macam yang saya post dekat Facebook. Sebenarnya kalau setiap hari kita post, orang akan nampak sebenarnya orang menyampah ni. Tapi kita sebagai peniaga, kita tak boleh cakap macam tu. Kita kena buat setiap hari apa yang kita buat, kita kena bagi tahu orang apa yang kita buat. Macam saya seorang ejen takaful. Saya ejen hartanah. Saya peniaga online sepenuh masa. Peniaga online ni lah yang banyak membantu sekarang ni. Dengan keadaan kita tak boleh ke mana-mana. Dengan ini, kita boleh jumpa ramai orang. Secara maya. Okey, lepas kita berkongsi tip pagi-pagi, mungkin macam ni dengan setengah jam live, kita kongsi tentang peluang perniagaan macam saya. Memang saya buka kawan-kawan yang rasa terdesak nak macam mana nak cari duit. Saya buka untuk join saya punya team dekat saudagar online saya untuk belajar macam mana nak pasarkan barang online. Sebab saya online ni, saya ada produk killer sebenarnya yang mana dia adalah hasil kajian daripada Mardi, iaitu Black G. Black G kunyit hitam, yang mana permintaan dia memang banyak. Sebab Black G kunyit hitam ni adalah pelopor utama kunyit hitam di pasaran, di pasaran Malaysia. Selepas itu banyak brand baru yang masuk pasaran yang tumbuh macam cendawan. Kadang-kadang sampai customer pun pening mana satu yang betul, mana satu yang betul-betul under kajian Mardi. Kebanyakannya semua klaim. Sebab tu kita bila berniaga, kalau kita tak jujur dengan diri kita sendiri, macam mana orang nak percaya? Macam mana orang nak yakin? Kadang-kadang testimoni pun asal boleh je, cerita saja. Macam hari ni, mungkin puan-puan boleh nampak dekat Facebook saja, ada 2 testimoni yang saya post hari ini berkenaan dengan Black G High Pro. Sebab akak ni baru guna dalam masa 3 hari, tapi dia dah rasa dia punya kebaikan. Yang mana dia sendiri tulis, saya cuma minta review, bagi saya feedback apa kesan tentang perkhidmatan saya, macam mana saya punya proses cepat ke lambat untuk penghantaran, dan apa kesan yang dia dapat setelah dia ambil. Jadi bila dengan cara macam gini, bukan kita yang bercerita, pengguna yang bercerita tentang kebaikan produk. Dan lagi satu, saya minta kepada kawan-kawan yang dah guna Black G punya produk, berceritalah dengan kawan-kawan yang lain tentang kebaikan kunyit hitam. Dan saya ada juga dapat info yang terkini. Kunyit hitam Black G ni sebenarnya boleh membantu untuk COVID sebenarnya. Cuma kita tak adalah dari segi bukti klinikal, tapi dari segi penggunaan, customer rasa bila dia ambil, dia ada beza bila dia gunakan kunyit hitam ni. Okey, contoh belah pagi ni. Lepas pagi, kita dah settle kerja, kita dah buat post 2-3 maklumat yang kita post dekat Facebook, dekat mana-mana. Lepas tu waktu Zuhur, kita bacalah buku. Apa saja buku. Macam dekat HBO ni, macam-macam buku ada. Macam-macam buku untuk kita tambah ilmu. Setiap buku tu berbeza, tak sama. Tengok Pertama sekali saya punya buku yang ni boleh baca cash flow. Ni 88 strategi. Ini forensik keuangan. Ini macam-macam buku saya ada. Jadi saya akan baca satu dua tajuk untuk asah saya punya minda. Bila kita sentiasa membaca, kita akan ada idea untuk apa kita sampaikan pada kawan-kawan yang nak dengar apa yang kita cakap. Contoh, sebenarnya snowball business sebenarnya ialah satu daripadanya kebaikan produk yang dicerita orang lain. Daripada 5 orang, dia akan pecah bagi ke 10 orang, 20 orang. Benda tu akan berkembang. Setiap perniagaan dia memang bermula daripada kecil. Kita takkan mula daripada besar, tak mula terus daripada banyak sale. Sebenarnya kita
daripada kecil macam HBO lah saya cakap. Contoh paling mudah nak tunjukkan dia punya pergerakan macam HBO tanam cili. Tanam cili ni bukan masa yang mudah tau. Sebenarnya saya tanam cili, pertama sekali saya nak kena sediakan tempat, kena prepare tempat dulu, baru tanam anak benih. Tanam anak benih pun makan masa 30 hari baru boleh pindahkan dekat tapak besar dia. Jadi bila kita berkongsi mana, bila dia pindah ke satu step, dia okey, sekarang untuk proses pembesaran dia akan makan masa lagi dalam 30 hari. Untuk itu kita kena racun, kita kena sembuh, kena tengok ada semut ke tidak, daun kerinting ke tidak. Bila tu kita buat rutin dia, masa okey, daripada 30 hari pertama tanam benih, pindah ke tapak semayan, makan masa lagi 30 hari, dan 30 hari dia akan mula berbuah. Sekarang pokok cili HBO dah mula berbuah, dah mula bunga keluar dah mula keluar bunga, dan dah ada buah yang boleh dipetik untuk dijual sebenarnya. Jadi dia akan makan masa proses. Dia takkan boleh jadi dalam masa yang terlalu cepat. Tak ada benda yang terlalu cepat. Jadi bila proses dia berputar, itulah kita nama dia cycle of business. Dia punya pergerakan sama juga macam kita punya kehidupan. Pagi ni buat ni, petang buat ni. Jadi bila kita makin lama kita mahir, bila kita buat sentiasa tiap hari, dia akan ada perubahan-perubahan yang membina dengan diri kita sebenarnya. Jadi kalau ada nak tanya kat bawah, type lah kat bawah. Nanti mungkin kadang-kadang saya pun blur juga nak bagi tahu apa saja. Jadi bila kita ada Cik Azri, terima kasih. Tanya saja, kalau boleh saya jawab spontan. Kadang-kadang kita ni blur juga untuk dapatkan idea untuk berbual ni sebenarnya. Tapi yelah, kita buat saja. Saya punya tagline sebenarnya buat aja sebenarnya. Buat aja. Orang nak dengar tak nak dengar tu kita tetap nombor 400, tak ada masalah. Benda ni tak ada orang tengok pun tak apa. Yang penting lepas ni saya akan upload dekat channel YouTube saya, youtube.com/halimdanga. InsyaAllah banyak video saya kat situ yang tuan-tuan boleh tengok, boleh ambil manfaat apa yang saya kongsi. Jadi bila kita berkongsi sedikit info, sedikit manfaat, mungkin ada yang akan follow kita. Sebenarnya kita kena ada rakan-rakan yang support kita. Sebenarnya kita tak boleh hidup sorang-sorang sebenarnya. Kalau hidup sorang-sorang ni kita akan tepu sebenarnya. Jadi kita perlukan juga support daripada kawan-kawan. Siapa lagi yang nak support bisnes kawan-kawan kalau bukan kawan-kawan? Contoh, kalau kita senang, kita jangan lupa kawan-kawan. Dengan ada rezeki yang lebih, kita berkongsilah sedikit apa yang kita boleh kongsi. Setiap rezeki yang Allah hantar tu sebenarnya ada rezeki orang lain daripada kita. Jadi kita tak perlu lokek, tak perlu kedekut. Sebenarnya dengan lagi kita memberi, Allah akan buka kita punya rezeki. Jadi dengan cara macam itu saja, sekurang-kurangnya kita boleh buka minda kita. Kita kena berubah. Kita kena berubah. Kita kena berusaha. Tak ada benda yang datang bergolek sebenarnya. Memang kita kena jemput. Kita kena jemput saja. Jemput rezeki tu. InsyaAllah ada saja rezeki yang datang. Okey. Tadi daripada pagi kita sarapan, kita senam. Lepas tu mungkin tengah hari kita rest dalam masa 15 minit sebelum Zuhur tu kita tidur dulu. Sebab dah bangun awal kan. Kita rest, kita tidur dalam masa 15 minit. Lepas Zuhur, apa yang kita perlu buat? Kita kongsilah apa maklumat yang kita baca pagi tadi. Yang kita buat kajian, kita buat nota apa benda. Kita baca, kita kongsi apa yang kita ada. Lepas tu, lepas asar, kita rehat dulu. Kita sama dengan keluarga, adik-beradik. Tapi HBO nak kena cakap, HBO tak ada adik-beradik sebenarnya. HBO sebenarnya sangat tunggal. Cuma ada 2 adik angkat yang dah besar semualah, dah berkeluarga. Alhamdulillah. Jadi bila kita berkongsi, selepas kita baca, kita berkongsi, lepas tu kita dah Zuhur, dah Asar, kita buat satu konten yang boleh memberi orang lain. Mungkin dengan cara buat gambar saja. Buat gambar yang boleh memberi inspirasi.
beri orang inspirasi untuk berkongsi secara tak langsung dekat gambar, dekat kita punya apa ni, kita punya poster tu, letaklah link website kita. Macam saya sboonline.net tu, itu sebenarnya saya punya kedai. Jadi tak langsung bila orang share apa yang kita buat, apa yang kita kongsi, insya-Allah dia akan bawa sekali. Dia akan multiply dan benda tu akan berkembang secara langsung. Bukan kita buat hari ini kita akan dapat untung hari ini. Mungkin macam SBO, banyak yang SBO buat kita tak akan dapat hari ini tau. Kita buat mungkin dalam masa setahun, 2 tahun, benda tu baru nampak. Sebab SBO dekat online ni dah masuk 3 tahun. Macam-macam buat. Tapi sebenarnya 3 tahun ini yang baru nampak hasil. Sebenarnya hasil kerja 10 tahun yang lepas. Sebab itu daripada tahun 2010 start SBO mula berjinak-jinak dengan internet ni, sekarang SBO dapat rasa hasil dia. Jadi bila kita buat saja, insya-Allah ada saja rezeki. Okey, bila lepas asar tu kita dah relax dengan keluarga, mungkin lepas maghrib tu, kita lepas maghrib kita baca Quran 1-2 ayat, dan besok pagi kita kongsi lagi apa yang kita ada. Kita kongsi apa yang kita baca, apa yang kita rasanya boleh kongsi, kita kongsi supaya orang tahu. Sambil-sambil tu sebenarnya hidup ini kita kena astagfirullah, kena berdakwah sebenarnya untuk kebaikan. Sebab tu kadang-kadang mungkin kawan-kawan nampak dekat post SBO, kadang-kadang ada cerita pasal agama, video-video yang baik yang SBO kongsikan. Macam ni hari ni yang saya terdengar satu video daripada Dr. Mala, kenapa kita sebagai rakyat Malaysia tak nak ambil vaksin. Dr. Mala cakap tadi dia ada dapat satu soalan yang betul-betul boleh menjentik hati setiap orang yang dengar pada saya lah. Sebab SBO pun dah post dekat SBO punya Facebook, yang mana dia cakap ada yang dia dapat info siapa ambil vaksin akan meninggal dalam tempoh 2 tahun. Cuba dengar sendiri dekat video tu. Pada SBO tu memang kena pada siapa yang tak nak ambil vaksin. Sebab kematian itu memang pasti, kita tak tahu. Yang penting kita bersedia untuk mati. Sebab sebenarnya kita ni sedang beratur panjang menunggu tarikh kita dipanggil balik. Sebab itu kadang-kadang kita tengok orang beratur panjang dekat depan kaunter untuk buat bayaran. Beratur dekat pusat untuk ambil vaksin. Sebenarnya beratur sama juga dengan hidup kita ni. Kita sebenarnya sedang beratur untuk menuju ke tempat asal kita balik. Jadi benda akan jadi, dan memang itu dia punya tu. Sebab tu bila kadang-kadang HBO ada kawan-kawan yang kita bercerita pasal takaful lah. Kau ambil lah takaful, bukan apa. Ambil sedikit simpanan untuk persediaan untuk anak isteri. Yang penting kalau kita banyak hutang ataupun banyak pinjaman yang belum kita jelaskan, kita kira berapa yang kita ambil hutang kita. Contohlah paling mudah yang HBO suka cakap, kalau kita masih muda-muda ni, yang habis kerja, baru habis belajar, terus kerja, terus beli kereta, ada tak ambil auto life insurance untuk kereta tu? Sebenarnya kadang-kadang memang bank ada yang bagi, ada yang suruh, tapi kadang-kadang tak ada ambil. Cuba bayangkan, saya pernah teringatlah kisah arwahnya kita punya seorang kita wira kita, Adib, yang terkorban bila kena rusuhan yang masa dekat saya lupa rusuhan tu yang kat Kuwait masa tu, yang dia meninggal disebabkan rusuhan. Tapi cuba perasan tak, sebab kat situ masa tu dia dah baru beli kereta. Nampak tak? Masa beli kereta pun dia ada buat loan dengan BSN. Nampak? Bila meninggal, hutang tu still kena bayar. Kalau kita tak ada ambil apa benda, hutang still kena bayar. Jadi bila kita ada hutang, jadi kita perlu ambil takaful untuk backup kita punya masalah yang akan datang, yang akan tinggalkan pada keluarga. Nasib baik masa tu BSN offer dia supaya lupuskan dia punya hutang. Alhamdulillah. Sebab
sebagai wira kita. Jadi bila kita ada takaful tu, sekurang-kurangnya kita boleh meringankan beban keluarga sebenarnya. InsyaAllah. Seterusnya, bila lepas maghrib kita dah baca Quran, dah baca apa yang kita baca buat pagi tadi, lepas isyak tu kita buatlah. Kita boleh kongsi apa saja yang kita baca. Sekurang-kurangnya tidur. Alhamdulillah, kita memang sedang beratur sebenarnya. Memang kita sebenarnya memang beratur. Itu sebabnya bila kita tahu sebelum kita sampai ke kita punya turn untuk dipanggil balik, itulah sebabnya bila kita tahu, sekurang-kurangnya ambil lah takaful. Sekurang-kurangnya, at least pun kalau macam kita sebagai ketua keluarga yang bawa balik rezeki, ambil yang paling kecil. Kalau umur kita bawah 30 tahun, baru RM40 saja sebulan. Dalam RM1.60 sehari. Kalau yang hisap rokok tu pun sebenarnya lebih. Tapi itulah kadang-kadang kita tak nampak benda yang mana perlu, yang mana kita punya kemahuan, yang mana kita punya kehendak, yang mana kita perlu utamakan. Terima kasih Aziz. Waalaikumsalam Cik Aziz. Lepas tu Cik Aziz sedang, memang kita sedang beratur untuk ke tempat asal Allahu Akbar. Itulah. Jadi bila kita beratur ni, memang kita kena buat apa yang Allah perintah, apa yang Allah larang. Itu saja yang kita Mak Encik ni salah seorang saya punya, dia punya tulisan selalu memang menyentuh perasaan. Saya suka baca. Kadang-kadang kita boleh copy paste, tapi bila copy paste tu, kalau boleh jangan 100%. Kita ubah sikit. Kita ambil ayat apa, kita ambil point dia, kita ubah jadi hak milik kita. Sebab pernah HBO ni, kalau dari segi website yang sebelum ni, walaupun tak pandai sangat bahasa Inggeris, HBO ada website yang dalam bahasa Inggeris. Yang macam mana tau, masa tu HBO belajar dengan satu Indonesia punya cikgu sebenarnya secara online. Dia ajar teknik macam mana kita boleh buat satu konten 100% yang kita boleh claim kita punya, dengan cara kita edit dan kita joinkan satu pengarang dengan satu pengarang. Lepas tu kita cantum, kita bagilah dia sikit kredit. Tapi edit by kita tu, dia boleh jadi hak milik kita. Nampak tak? Sebenarnya HBO dari segi website ni memang banyak sebenarnya. Ada yang percuma, ada yang berbayar. Cuma sekarang yang berbayar ada dua, hboonline.net dan hboonline.store. Dua-dua ni still HBO punya kedai secara tak langsung, dan itu yang HBO handle sekarang ni. Jadi kalau boleh kawan-kawan belajarlah buat website sendiri. Sekurang-kurangnya mungkin boleh gunakan nama sendiri untuk branding kita punya perniagaan. Jadi kalau ada yang nak bertanya macam mana boleh, HBO sebenarnya pasal internet ni, pasal komputer ni tak mahir sebenarnya. HBO boleh cerita dari segi macam mana boleh minat dekat internet ni. Sebelum ni kan HBO pernah kerja sebagai jurujual dekat Pro 2. Pro 2 tu daripada 2004. Laptop tu memang sentiasa on dekat depan komputer. Sebab bukan depan komputer, atas meja. Dengan laptop yang ada dekat atas meja, HBO ni suka merayap sana sini. Merayap sana ni dekat Google lah. Cari maklumat itu, cari maklumat ini. Jadi bila minat tu ada, memang itu saya HBO cakap tadi. Sebenarnya kita ni anggap dia sebagai permainan. Bila kita suka, kita akan buat. Jadi bila kita buat, dia akan lama-lama kita mahir. Kat situlah HBO. Tapi sebab sekarang dah berumur, dia kurang sikit lah. Mungkin dari segi faktor usia sebenarnya. Tapi dari segi maklumat, macam mana nak buat tu, nak buat ni, memang HBO ada kemahiran. Tapi tu sebabnya, kalau kita buat hari-hari, kita akan jadi mahir. Sebab tu, bila kita buat sesuatu yang sentiasa kita buat, kita mahir, kita akan terus berjaya sebenarnya. Ada nak bertanya, boleh tanyalah. Kalau boleh, tolong share video live saya pagi ni. Mungkin ada ramai yang akan dapat info sekurang-kurangnya. Walaupun banyak HBO luahkan dia punya maklumat terkini, itu ini. Tapi mungkin ada satu dua yang mungkin melekat dekat hati. Yang penting sebenarnya kita masih tengah beratur untuk menunggu kematian sebenarnya. Jadi bila kita hidup ini, kita kena bawa bekalan untuk ke sana dengan cara macam mana?
Sebab HBO salah satu yang saya suka berkongsi dengan kawan-kawan, kalau boleh sediakan satu tabung, tabung subuh ni sebenarnya, ini memang ada tabung subuh HBO. Setiap subuh memang sekurang-kurangnya RM1 ataupun 50 sen. Taruh dalam tabung ni, sebulan baru kita letak dekat mana yang paling sesuai. Satu tempat yang paling sesuai, kita cari tempat yang paling subur, iaitu mungkin dekat, kita boleh hantar dekat pusat tahfiz, beli Quran, beli yang rasanya yang betul-betul boleh jadi bekalan untuk kita dekat dalam nanti. Dekat dalam ni memang tak ada orang lain yang boleh tiga, kecuali 3 ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, sedekah jariah. Ini yang 3 kita kongsi. Mungkin macam ini pun kita boleh jaga, anggap dia sebagai kita punya perkongsian ilmu, yang apa yang kita ada, pengalaman yang kita lalui selama ini kita berkongsi. Jadi orang boleh tengok, oh begini ceritanya abang ni, macam ni gini punya. Okey. Kalau nak cerita HBO ni, jangan Intan, terima kasih Marisa, tengok live HBO. Kalau boleh tolong kongsi lah, sebab pada HBO ni sebab umur dah 55, dah boleh kata tahun ni tahun pencen. Alhamdulillah. Okey, saya ni, itulah saya cakap tadi, kalau kita ni nak kekal dalam bisnes, kita kena konsisten. Anggap dia sebagai permainan. Kalau kita jatuh, kita bangun. Kadang-kadang kita penat. Kita penat, kita buat tak jadi. Sebenarnya kita kena rehat dulu. Bila kita rehat sekejap, kita cari strategi macam mana kita nak bangun balik. Kadang-kadang memang macam, okey, macam sekarang, bisnes tengah drop. Kadang-kadang kita kena fikir, kenapa jadi drop? Mungkin sebab dia, keadaan sekarang, orang kurang duit, kurang kerja, dah tak ada kerja. Jadi itulah macam Jajah post dekat dalam grup pasal customer tak boleh nak bayar. Memang keadaan sekarang kita rasa kadang-kadang kita pun terputus sebenarnya. Jadi bila kita terputus, macam mana nak dapatkan duit ni, kita kena cari lain. Sebab itu kita tak boleh bantu orang dari segi kita bagi barang saja. Sebenarnya kita kena bagi dia ilmu. Dengan ilmu baru dia boleh buat. Aku kena buat, kita bagi dia pancing. Contoh orang mancing, kalau kita bagi dia ikan, kita tak bagi dia pancing, dia akan sentiasa minta. Tapi kalau kita bagi dia pancing, dia akan belajar macam mana nak memancing ikan. Lagi yang penting, kita kena sabarlah. Setiap masalah ada jalan penyelesaian, ada panduan yang sebenarnya kita kena ikut. Sebenarnya dalam hidup ni memang dah ada dia punya garis panduan macam mana kita nak berjaya. Setiap orang memang rezeki dah ditentukan. Tapi kalau kita belajar macam mana nak berjaya, kita akan jumpa jalan dia. Kadang-kadang kita dah terlalu selesa dengan yang apa kita ada. Kita selesa dengan apa yang kita ada. Jadi itulah sebabnya kita kena sentiasa, itu saya HBO suka cakap, kita takut, kita malas, kita tak boleh itu, tak boleh ini. Sebenarnya obat dia yang paling utama, kita mesti nak ada ilmu. Kalau kita ada ilmu, insya-Allah kita akan kena tingkat sini. Maksudnya kita kena belajar, sentiasa belajar. Kadang-kadang macam saya pun sebenarnya down juga. Ada masa kita down. Sebab kadang-kadang kawasan ataupun environment kita punya kerja tu mempengaruhi sebenarnya. Jadi bila kita down, kita kena cari tempat yang boleh bantu kita bagi semangat, berkongsi sedikit apa yang kita ada, kawan-kawan. Jadi bila kita kongsi ni, masalah tu terkeluar. Aku tak boleh lah macam ni, stuck kat sini lah, macam mana nak buat Okey, bila kawan tunjuk, okey, kau kena ikut. Kena ikut apa yang kawan tu bagi panduan. Kadang-kadang benda tu macam tak logik, tapi bila kita buat, jadi pula. Bila kita kongsi benda ni, jadi macam ni. HBO cakap, HBO ada akaun eBay, eBay pun ada. HBO pernah post barang sampai US, pernah sampai Maldives. Walaupun tak sampai Maldives, tapi barang HBO pernah sampai sana. Macam mana HBO buat? Itulah tadi, buat apa saja perniagaan. Sebenarnya kalau kita mahir, kita cari satu, belajar dekat Shopee ni.
Shopee ni pada HBO memang ada dua barang je HBO letak kat dalam tu. T dengan Nano Drop. Buat masa ni permintaan ni memang ada. Bila kita buat, oh aku boleh masuk barang dekat Shopee macam ni. Dia punya flow dia macam ni. Dia mula-mula bila orang ada, kita buat macam ni. Kita buat saja, nanti dia akan jadi biasa. Bila dah biasa, dah normal lah tu. Benda tu taklah kita keluar modal banyak. Kita cuma modal kita join dan buat. Barang mana cari, dropship banyak. Tapi carilah barang yang betul-betul orang cari. Dropship boleh banyak. Kita kena belajar sikit aja. Sikit saja dia punya teknik macam mana. Cari dekat YouTube. Ikutlah kelas mana-mana yang rasa boleh tambahkan kita punya ilmu macam mana nak buat Shopee. Sebab apa dekat Shopee, kalau kita buat betul-betul dengan barang yang tak ada pun, kita boleh dapat tambah RM10,000, RM15,000. Senang-senang saja. Cuma itulah, kadang-kadang mungkin kita tak, aku tak boleh lah. Itulah tadi, kalau tak boleh belajar. Dengan belajar saja yang kita boleh buat macam mana. Okey. Ni HBO nak bagi satu tip yang kalau kadang kita ni duduk depan komputer penat tau. Sebab kalau perasan dekat grup prestigious HBO ada post 60-10. 60-10 tu apa sebenarnya? Apa itu 60-10? Sebenarnya 60 minit kita menghadap komputer. Buat kerja 60 minit. Kita buat 60 minit, kita buat kerja. Lepas tu kita kena rehat. Jangan menghadap sampai ke petang. Memang penat. Tapi kalau kita dah 1 jam relax, dah siap 1 jam, kita rehat 10 minit. Pergilah duduk sana minum kopi, teh tarik ke apa benda, makan ke apa benda. Lepas balik tu kita masuk balik buat kerja lagi. Itu betul Cik Azri. Dekat Shopee ni buat aja. Memang HBO kalau boleh tolonglah. Memang kawan-kawan yang tak ada dan macam buntu macam mana nak cari duit, belajar buat Shopee. Shopee ni salah satu sebenarnya kolam yang kita boleh pancing seberapa banyak ikan yang kat dalam tu. Cuma nak dengan tak nak, belajar memancing. Jadi tadi. Apa tadi? Astagfirullah. Dah boleh lompat, dia hilang dah. 60-10 tadi Dah lepas 10 minit kita rehat, kita masuk balik, kita buatlah konten. Sebenarnya HBO ada satu panduan Benda ni HBO dah lama belajar tau. HBO belajar masa ni 10 tahun yang lalu. Apa yang HBO kena buat. Buku ni masih ada lagi. Sekejap, HBO baca dulu. Apa yang perlu kita buat setiap pagi Macam mana kita nak buat? Pagi ni kita buat kajian. Kita research apa yang kita nak buat. Dia nak buat konten. Pagi-pagi kita dah buat dulu. Kita kena ambil gambar. Kita kena buat konten dia macam mana. Lepas tu petang, apa yang kita buat? Kita posting. Tapi kita sebenarnya ada kena main keyword sikit. Keyword ni yang akan mempengaruhi kita punya sale. Dengan keyword, kita boleh duduk first Google. Macam HBO ni memang dah lama dah buat. Jadi bila kita buat, duduk kat first Google, orang search saja. Bila orang cari, dia jumpa kita punya. Lagi satu, HBO suka ingatkan kawan-kawan, kalau boleh buat Google Business. Google Business ni, setiap kali kita update, dia automatik dia akan ada satu website tau sebenarnya. Yang kita update tu, sebenarnya kita boleh untuk kita punya website, nak guna nama sendiri pun boleh, tapi kena bayar lah. Bila kita dah buat banyak-banyak, benda tu akan lebih mudah untuk orang jumpa kita sebenarnya dengan Google Business. Itu jangan lupa kawan-kawan. Kalau boleh satu, register lah Google Business. Minta kawan-kawan review supaya dia duduk kat atas. Cuba type saya punya pasal Black G. InsyaAllah jumpa. Saya punya Black G, InsyaAllah boleh jumpa. Dia duduk, sebab saya guna my Google macam-macam. Sebab saya ni kalau bab internet ni, media sosial ni memang saya boleh kata saya semua ada. Saya ada Facebook. Kita tak ada susah sebenarnya. Akmal. Jadi
bila kita buat dengan ikhlas, sebenarnya ada teknik sebenarnya, kita kena belajar lah, kena buka. Sebab macam HBO, saya ada FB, saya ada Instagram, saya ada mungkin orang jarang guna sekarang Google apa ni? Slide share pun penting sebenarnya. Sebenarnya memang banyak, macam-macam boleh. Cuma kalau boleh kita nak mahirkan 1-2 dulu. Bila kita dah mahir 1-2, kita buat kat platform tu. Mungkin sekarang yang kita boleh guna Facebook dengan IG. Setiap hari sekurang-kurangnya 2 atau 3 post yang mesti kita buat. Dekat situ orang akan nampak, tapi post lah yang kita, apa yang kita buat, apa yang kita jual, sekurang-kurangnya. Macam sekarang ni, mungkin kawan-kawan perasan HBO suka post testimoni ataupun review kawan-kawan yang bagi dekat HBO punya WhatsApp. Kita screenshot, kita gunakan yang screenshot tu sebagai kita hantar sebagai bukti testimoni ataupun review daripada kawan-kawan. Sebab kalau kita salin saja ayat, orang boleh cakap kita yang buat sendiri, kan. Tapi kalau kita screenshot dia punya review tu, itu lebih meyakinkan orang. Sebab bukan kita suka-suka cerita saja. Ni pun dah dekat setengah jam saya, panjang juga. Kalau boleh tanya satu soalan yang HBO suka ulas. Mungkin boleh tanya satu soalan yang HBO boleh ulas untuk tempoh 10 atau 15 minit sebelum tutup pukul 10 ni. Okey, macam mana ni apa ni? Azri tanya saya macam mana boleh konsisten dalam bisnes ni. Sebab saya nak cerita sikit lah pengalaman bisnes saya. Saya daripada berniaga kecil sebenarnya. Saya bermula berniaga ni habis STPM. Habis STPM saya dah mula berniaga sebenarnya dengan kerja sendiri tau. Saya jarang boleh kata kerja yang terikat dengan orang. Kerja pertama yang saya buat, kerja pertama yang saya buat, saya perlukan saya ambil budak kilang sebenarnya masa umur belasan lah, umur 20. Umur 20 tu saya buat transportation, penghantaran pekerja kilang. Masa tu baru-baru kahwin, anak pun dah ada satu. Saya ambil kerja kilang. Pekerja kilang, kerja tak terikat sangat tau, tapi lah tanggungjawab dia berat. Mula pagi pukul 6, pukul 5.30 dah bangun, pukul 6 dah gerak. Hantar kerja kilang, pukul 8 saya dah relax. Dah rehat. Dah tak kerja lagi. Tapi dalam masa rehat tu, saya buat benda lain. Okey. Bila berniaga ambil budak kilang, saya buat perniagaan tepi jalan. Berniaga tepi jalan dengan jual air kelapa laut. Sebab tu bila orang jual air kelapa laut, saya tahu sangat rahsia dia macam mana. Air kelapa laut tu sebenarnya air dalam balang yang ditaruh tu sebenarnya air biasa. Cuma taruh pewarna saja. Bila taruh pewarna, tak ada rasa langsung pun. Yang penting parti dia. Masa tu HBO beli satu parti tu untuk 2 hari punya dalam RM60 saja modal. RM60. Bila kita masuk air batu, macam lah air kelapa laut. Sebenarnya bukan air kelapa laut. Parti dia saja, taruh satu sudu dah memang dengan gula. Itu saja. Masa tu HBO pun dah ambil pekerja, seorang budak yang umur dalam belasan masa tu, bayar gaji RM15. Dengan gaji RM15, HBO masih ada boleh kerja lain. Pagi ambil orang kilang, dalam waktu pukul 8, pukul 10 tu sampai pukul tengah hari, HBO pergi berniaga dengan dibantu seorang pekerja. Dengan gaji RM15, kat situ gaji satu hari pun dapat 100, 150. Dah memang ada untung. Itu gaji hari-hari. Di samping itu, tengah hari HBO hantar lagi pekerja. Daripada pukul 12 sampai pukul 2 ambil pekerja. Pukul 3 ambil pekerja balik. Malam, petang, pukul 5 ambil pekerja balik. Malam pukul 11 ambil pekerja balik. Dekat situ, bila HBO buat macam tu rutin, Alhamdulillah, masa tu arwah ayah ada belikan satu van yang HBO guna sampai
sampai habis lah, maksudnya sampai habis bayar. Dan lepas 11 tahun guna van tu, HBO jual. Lepas tu HBO beli Ferrari merah yang ada sekarang ni. Sampai sekarang Ferrari merah tu, walaupun kereta kancil, tapi HBO suka tanam dalam hati, itu adalah Ferrari merah HBO yang ada sampai sekarang. Jadi kita tak boleh lupakan, kat situ ada sentimental value sebenarnya kancil ni. Jadi sampai sekarang masih HBO gunakan untuk sampai bila-bila. At least tu saya takkan jual, walaupun ada orang yang nak beli sebab harga dia memang tak tapi bukan soal harga, sebab sentimental value yang ada dekat situ yang buat HBO simpan sampai sekarang. Cuma kita nak kena upgrade sikit lah, kata betulkan, jadi supaya dia lebih elok. Okey, daripada berniaga tepi jalan, upgrade sikit berniaga kilang pula. Saya buka kilang masa tu, saya buat kilang cili buat kilang cili. Market saya dekat Singapura. Setiap hari masuk Singapura, bawa masuk 500 kilo cili yang dah diproses, cili bo. Masa tu HBO adalah lebih kurang dalam 6 ke 7 orang pekerja. Setiap hari balik Singapura, duit dekat Gojek memang 3-4 ribu. Sebab jual, dapat convert balik, duit banyak. Jadi bila masuk kat situ, HBO keluar masuk, alhamdulillah. Dekat situ perniagaan bagus, cuma ada masalah partner. Ini lagi satu pengalaman. Kalau kita berniaga berkongsi, kena betul-betul. Kena cari orang yang betul-betul nak berniaga, nak bekerjasama secara baik sampai bila-bila. Tapi bila ada masalah dekat situ, masalah perkongsian, HBO tutup dan jalan balik dekat Malaysia punya market. Masa tu tak berapa nak pergi, sebab memang masa tu memang market untuk Singapura. Bila tutup, HBO masa tahun 97 ada buka company Sedia Berhad. Penghantaran kereta baru Proton masa tu, sehari masa tu HBO ada 60 orang pekerja. 60 orang pekerja untuk hantar kereta baru untuk hantar satu Malaysia. Cuma guna pemandu, tak macam sekarang banyak pakai lori kan. Satu lori boleh dapat bawa berapa puluh kan. Ini semua masa tu masih dapat memandu. Masa ekonomi gawat, business drop, benda terlungkup. Dari peniaga kecil, peniaga besar, HBO ada buat. Dari situlah HBO belajar terus belajar. Sampailah sekarang, bila dah berumur ni, just cari kerja yang senang-senang lah. Yang duduk dekat rumah saja dan ngadap depan komputer pun ada sale masuk. Alhamdulillah. Ni apa benda ni? Okey. Jadi mungkin itu saja perkongsian HBO hari ini. Sekurang-kurangnya adalah ilmu yang bermanfaat hasil perkongsian ni. Kalau boleh gunakan, anggaplah pekerjaan itu sebagai permainan. InsyaAllah kita takkan rasa down, takkan ada rasa kecewa bila kita rasa kita buat. Sebab tu HBO boleh kata daripada berniaga kecil sampai berniaga besar. Berniaga online sekarang ni alhamdulillah, market pun memang boleh kata ada. Sebenarnya kejujuran dalam niaga itu penting, sebab dialah yang jadi duit sebenarnya. HBO pernah satu customer daripada Brunei, macam mana HBO tackle dia untuk jadi agent. Hari pertama dia call saya dapat mesej masa tu dia call. Lepas tu saya call, boleh tak Cik Halim untuk saya dapatkan produk ni dengan hantar dekat Melaka. Hantar dekat Melaka tau. Sedang cuba kita bayangkan, daripada Johor nak pergi Melaka tu berapa lama. Tapi HBO ambil tindakan masa tu, okey ginilah puan, saya boleh hantar ke Melaka, cuma saya nak minta puan bayar untuk saya duit tol dengan duit minyak, tambah 100 daripada kos tu. Sebenarnya perjalanan tu HBO start pukul 7 pagi, pukul 6.45 tu 7 pagi HBO gerak ke Melaka. Sebab daripada customer Brunei, dia masa tu kebetulan anak saudara dia ada pergi Melaka. Jadi dia minta saya jumpa anak saudara dekat Melaka. Masa tu dia order saya Black G 10 botol. 10 botol HBO dah tahu keuntungan berapa 10 botol. Tambah lagi 100, alhamdulillah.
gaji masa hari tu dalam masa kerja, dalam masa boleh kata dalam dok kata 3 jam lah, kerja 3 jam gaji RM700, 3 jam gaji RM700. Sebab itu kalau kita berniaga ni, kita yang tentukan pendapatan kita nak berapa banyak, nak berapa banyak kita punya, kita yang kita nak, dengan kerja duduk-duduk, dengan bawa kereta main handphone. Tu sebabnya handphone sekarang ni dengan handphone sekarang ni sebenarnya dengan handphone sekarang ni memang kita boleh jadikan ia sebagai punca pendapatan sebenarnya, bila kita gunakan dia dengan secara baik, Jadi itulah dengan pengalaman kenapa HBO pergi Melaka, sebab HBO tak target dia masa tu memang nak target dia jadi ejen Brunei. Alhamdulillah selepas minggu dia balik, apa yang terjadi? Dia order dengan HBO 100 botol kunyit hitam. 100 botol. Bayangkan 100 botol. Berapa harga dia? Dia bank in terus dekat dalam akaun HBO. Kenapa orang boleh bank in kita dengan duit yang jumlah yang besar? Dengan jumlah yang besar tau. Bukan sikit tau. Dia bank in dekat HBO. Yang penting, kepercayaan itu yang paling utama dalam kita berniaga. Kalau orang percaya dengan kita, insya-Allah duit akan mudah masuk. Dan kalau boleh, sebab HBO pernah ingat arwah orang tu saya pesan lah, jaga kita punya darah daging. Sebab kalau kita makan benda yang tak elok, dia akan mempengaruhi kita punya kehidupan. Jadi kalau boleh, kita kena pastikan yang kita ambil semua jadi darah daging yang baik. Macam HBO post tadi satu video yang rasanya memang perlu dengar, yang kenapa mak dia tak nak senyum. Kalau boleh tengok dekat HBO yang HBO share tadi, cubalah dengar baik-baik. Yang penting kita kena jaga kita punya darah. Darah itu akan berpengaruhi sekarang kita punya kehidupan, hati kita macam mana, bersih tak bersih. InsyaAllah. Mungkin dah ni 9.45, HBO stop dekat sini. Terima kasih pada kawan-kawan yang live, yang tengok video HBO yang live ni. Sampai jumpa lagi. Cuma satu pesan HBO, kalau nak call HBO dekat nombor 019-7508-499 ataupun 016-715-8499. Dua nombor HBO ni sebenarnya nombor yang paling lama HBO guna. Boleh kata tak pernah tukar untuk nombor ni. Sebab kita sebagai peniaga, kita tak boleh tukar nombor suka-suka. Asyik-asyik nak tukar nombor. Sebab bila kita selalu tukar nombor, sebenarnya kita ada masalah. Kalau orang yang faham, nombor dia lama sangat dia guna, itu kita boleh tanya je. Kenapa kita perlu kekal nombor, supaya orang lebih yakin. Sampai di sini saja. Terima kasih pada yang dengar, pada yang komen. Alhamdulillah, mungkin dengan asbab apa yang dengar daripada HBO ada manfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.